manhaj ini untuk memastikan kefahaman beragama kita dan dalam ilmu kita lebih membawa sakinah, ketenangan, berbanding ada sebahagian orang yang mengatakan pengajian ilmu Islam mereka bila lebih tinggi, kelihatan mereka tidak pun berubah dari sudut akhlak maupun kebolehpercayaan mereka. Dan kemudian kita juga berharap metode ini dapat mengurangkan pergeseran. Kita sebut di sini di kalangan sebahagian. Kita tidak generalisasikan kepada seluruh para ulama, tapi sebahagian yang mungkin terlampau cintakan umat, lalu terlampau ingin umat dengan segera mengikut kefahaman mereka, lalu menyebabkan mereka merasa tercabar kerana pandangan itu belum diterima oleh orang yang mendengar. Dan dengan manhaj ini kita berharap bahawa pergeseran dan meraihkan pandangan yang berbeza akan lebih diterima. Dan seterusnya ukhuwah di kalangan para pencinta ilmu Islam dan pengamal ilmu Islam akan lebih dapat diterap. Konklusi dan resolusi dalam bab akidah, wasati dalam akidah adalah kita menerima akidah ahli sunnah wal jamaah, merangkumi beberapa aliran yang harus perdana, iaitulah Hanabilah ataupun juga disebut Salafiyah, Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Ketiga-tiganya kita bersetuju tergolong dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, yang mana seluruh akidah ini kita yakini bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah yang sahih, dan menyedari bahawa teks Al-Quran dan Sunnah boleh membawa kepada pembahagian ilmu akidah itu kepada usul dan furu', iaitulah cabang. Telah pun kita bincangkan, umat Islam juga diwajibkan bersatu di atas usul akidah seperti keesaan Allah dan sepertinya. Namun dibenarkan berbeza tafsiran di dalam hal furu', iaitulah berdasarkan kepada pembahagian ilmu usul fiqh. Dengan itu, konvensyen menekankan umat Islam agar mendalami ilmu usul akidah dan memberikan prioriti dalam bab ini, serta mengurangkan perdebatan dalam hal ehwal cabang akidah, kerana kita bimbang perdebatan ini akan dibenihi dan disuburi oleh sangka buruk, mengadu domba, mengumpat yang akan menyeronokkan dan menggemukkan syaitan-syaitan. Resolusi dalam bab ibadah, wasatiyah dalam ibadah yang kita setujui adalah merupakan tanggungjawab dan tugas asas umat Islam dalam kepelbagaian pensyariatan hukum hakam dengan memurnikan wawasan ukhrawi ataupun akhirat, tanpa melupakan keperluan duniawi yang menjadi alat kebahagiaan di akhirat. So dunia jangan tinggal kerana ia merupakan alat mencapai kebahagiaan di akhirat. Pelaksanaan ibadah meraihkan keadaan dan kemampuan manusia dan perbezaan situasi mereka dan tempat mereka dan waktu-waktu tertentu, serta meraihkan aspek kemudahan dan wujudnya rukhsah, kemudahan dan keringanan dalam pensyariatan. Seterusnya, dipersetujui oleh para asatizah, persoalan bid'ah dalam ibadah terdedah kepada pelbagai tafsiran. Justru tafsiran itu perlu diperhalusi pengertiannya, kerana dengan lebih teliti agar tidak dijadikan sebagai medium kafir mengkafir serta saling salah menyalahkan di antara satu sama lain. Seterusnya, wasatiyah dalam ibadah zakat sebagaimana telah dibentangkan, dipersetujui dalam resolusi, merangkumi ketelusan pentadbiran zakat itu, mengelakkan penyalahgunaan institusi yang menguruskan zakat, kaedah pengagihan yang lebih efektif, dan sebarang bentuk penyalahgunaan sumber demi kepentingan individu maupun kumpulan tertentu. Ya, mengelakkan penyalahgunaan dan beberapa perkara yang telah disebutkan. Kemudian juga meraihkan pandangan daripada pelbagai pihak dalam usaha penambahbaikan serta mengelakkan salah faham
dalam kekeliruan dalam isu zakat. Bersifat lebih terbuka, perlu kepada amil atau pengurus zakat dalam menangani masalah dan keperluan asnaf serta memelihara maslahah atau kepentingan muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Baik. Jadi saya kira sekadar itu saja pembentangan resolusi daripada pihak saya. InsyaAllah akan disambung oleh dua orang lagi panel, insyaAllah. Allah Ta'ala alam. Terima kasih kepada Ustaz Zahazan. Sekarang dijemput Ustaz Dr. Zahazan Muhammad untuk menyambung sidang resolusi kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan dakwah, konvensyen ini membuat resolusi wasati dalam dakwah adalah yang dilakukan secara berhikmah sambil meraihkan kepelbagaian latar belakang mad'u, iaitulah golongan yang didakwa, persekitaran dan kesesuaian teknik dakwah, dan lebih kepada usaha untuk menjinakkan hati serta tidak terlalu cepat menghukum. Pun begitu, kandungan dakwah adalah sama, iaitu membawa diri pendakwah sendiri dan masyarakat untuk hampir kepada Allah SWT dengan mentaati syariah Islam. Juga disedari dakwah kepada Islam memerlukan pendakwah dari berbagai bangsa, dan ia bukan bererti membawa bad'u kepada identiti bangsa dan kumpulan tertentu sahaja. Berkaitan dengan kewangan dan ekonomi, wasati dalam ekonomi dan keuangan adalah menerima sistem wasati dalam ekonomi dan keuangan adalah menerima sistem dan mata wang yang sedia ada sambil menegaskan usaha untuk memahamkan umat Islam berkenaan ilmu dan sistem muamalah Islam adalah menjadi keutamaan. Konvensyen juga menegaskan sokongan terhadap usaha memantapkan muamalah Islam, sama ada melalui sistem perbankan Islam kini atau pengenalan sistem mata wang emas, dengan menolak sebarang pendekatan meremehkan kedua-dua usaha itu. Namun usaha penambahbaikan mesti diteruskan demi kemaslahatan umat Islam. Berkaitan dengan turas pula, wasati dalam khazanah dan karya ulama Islam adalah mengiktiraf kepentingannya dalam memahami nas syarak dan menjadi asas kepada perkembangan intelektual umat Islam kini. Juga ditegaskan ilmu alat bahasa Arab dan kefahaman terhadap terminologi khas konteks karya tersebut dihasilkan adalah sangat penting dalam memahami maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Juga disedari bahawa sebahagian kesimpulan yang terdapat dalam khazanah silam berkemungkinan kurang menepati suasana penemuan dan kajian semasa. Justru ia terbuka dan memerlukan kepada proses pembaharuan melalui ijtihad ulama kontemporari. Berkaitan dengan tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs, mengiktiraf kepentingan penyucian jiwa bagi mencapai kemuliaan akhlak, ketinggian iman dan kejituan ibadah yang merupakan tuntutan terbesar dalam diri setiap individu muslim. Juga konvensyen menetapkan bahawa kaedah, jalan dan caranya mungkin berbeza di antara satu dengan yang lain, namun yang terbaik adalah berpandukan kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Zahazan Muhammad. Sekarang yang terakhir dijemput Ustaz Zamri Mantaf untuk menyampaikan resolusi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wakil penganjur yang bukan layak untuk berucap, tapi membacakan sahaja resolusi. Cuma yang saya muskilnya, saya terpaksa memulakan resolusi dalam bidang politik. Cuma saya sebenarnya menganalisa bagaimana sebenarnya Rasulullah SAW mengakhiri
kehidupannya sebagai career, sebagai seorang politician dan ahli politik. Ya? Nak menunjukkan bahawa satu kerja yang mulia sebenarnya. Mungkin kita tidak nampak politik mungkin dalam rangka yang sempit, tetapi kalaulah kita bertanyakan soalan yang umum kepada tuan-tuan, sanggup tak tuan-tuan jadi YB? Kalau saya tak sanggup tuan-tuan. Kan kalau Sabtu Ahad je kendurinya pun dah 6 ataupun 7 kenduri, paling busuk lah, paling power 12-13 kenduri. YB pula sarung sampul dia takkanlah dah lebih nipis daripada rakyat biasa. Satu, kemudian trend YB yang akan datang ni memberi kebajikan dan keamanan kepada rakyat. Bahkan dia memerlukan untuk menjual EPF, SOPSO, tanah sendiri. Dan YB juga ada kalanya difitnah. Dan YB tiada lifestyle dengan isteri, dengan anak-anak dan sebagainya. Hanya senyum untuk melihat Islam tertegak di sekelilingnya, rakyat yang berkebajikan, aman dan hidup dalam keadaan yang baik. Maka itulah sebab mungkin Rasulullah mengakhiri karier dia sebagai ahli politik. Maka resolusi dalam politiknya, konvensyen menekankan pentingnya politik di dalam Islam dengan tidak mengambil ruang ekstrim menjadikannya sebagai lapangan mengkafir, menyesat dan menzalimi sesama umat Islam. Juga menyeru umat Islam untuk berpegang kepada politik yang berpaksikan prinsip, hujjah, moral dengan berlandaskan ukhuwah. Persaingan sihat di dalam politik berdasarkan kerangka demokrasi dan tata kelola yang baik adalah untuk kemaslahatan ummah berteraskan maqasid syar'iyyah tanpa menggadaikan nilai-nilai akhlak di dalam Islam. Yang seterusnya, resolusi tentang pengajian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang wajib difahami sebagaimana kehendak Allah menurut kemampuan akal manusia dengan bersandarkan sunnah Rasulullah SAW, athar para sahabat dan tafsir para ulama muktabar. Ilmu-ilmu yang merangkumi qiraat, tajwid, tafsir Al-Quran dan yang berkaitan dengan Al-Quran adalah satu disiplin ilmu yang tersusun yang mempunyai tuntutan tersendiri. Kelayakan ilmu dalam bidang ini sangat diperlukan bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan dalam memahami nas Al-Quran. Dan yang terakhir, mengenai resolusi gaya hidup, Islam merupakan agama yang membentuk generasi agar bersifat kesederhanaan. Jangan cuba mengeksploitasikan kesederhanaan baginda itu sehingga menampakkan Islam itu agama yang kolot dan tidak bertamadun. Manusia yang beranggapan Islam adalah ibadah, solat dan zikir semata-mata adalah sesat. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.